Assalamualaikum and a very good morning. Good morning, good night, good evening, a very good day to all of you. Okay, so for this week, week 14, we are going to discuss on the second part of the topic of sale of good, topic 5. Okay, in which you are able, at the end of this class, you are able to explain the concept of property, possession. What are the protection to buyers and owners? Okay, these are the protection. Okay, and then for the first part, property and possession. Property, as we have discussed before. Okay, macam kita discuss sebelum ni. Property meaning ownership or title. Possession, pegangan. Okay, if you own a thing, you ada phone. Okay, that phone is your property and you possess the phone. Kalau kawan you pinjam telefon you, so you still have the property but you didn't have the possession, sebab possession is under the hands of your friend. Okay, for example, Wafa dia sewa kereta daripada Yahya. Wafa cuma ada possession sahaja. Dia cuma pegang kereta tu. Tapi Yahya yang ada property or title or grant of the car. If Wafa want to buy the car from Yahya, Yahya kena bagi dua-dua, property and possession of the car to Wafa. Okay. This is the differences between property and possession. Okay, on the second part. Ownership. Okay. First part ini adalah property, ini adalah possession. Property, you own that thing. Okay. Possession, only physical custody sahaja, or controlling something. Macam kalau you macam kerja dengan bos kan, you adalah agent kepada bos, you jual kasut bos, kerja kedai kasut, you have the possession of the shoe but you don't have the property of the shoe. Ownership give the right to possession, sebab of course lah, bila you own the thing, you ada hak untuk possess that thing. But possession doesn't give the right to ownership, sebab you cuma pegang barang sahaja. And ownership is always with the owner, dengan owner dia. But possession can be given to someone else. Hari ni Alia pinjam, esok Hamid pinjam, lusa Gurka pinjam, macam tu Tapi ownership biasa seorang sahaja, owner sahaja. Melainkan you buat joint ownership lah, pemilikan bersama. Okay, other example macam cerita tadi jugalah. Yasir ada kereta, dia ada property and plus possession. Tapi kalau Yasir sewa kereta tu daripada Arafat, so walaupun Arafat tak ada dia sewakan kereta tu kepada Arafat, walaupun Arafat tak ada ownership, Arafat boleh legally possess the car tu Yasir, dengan syarat dia bayar rental lah. Bila you sewa kereta, you kena bayar rental kan. Okay, next. Okay, ini adalah risiko prima facie yang pas dengan property. Secara mudahnya, bila kita beli barang, okay, dan you belum ada property, you beli barang tapi you belum ada hak milik terhadap barang tersebut. So apa-apa yang berlaku terhadap barang tu, penjual yang akan tanggung, bukan kita tanggung. Tapi kalau kita beli barang, kita dah ada property terhadap barang, so kita yang akan tanggung. So macam ni cerita lah. Kita tengok yang in other words, yang cerita tadi section 26. Bila Amir beli kereta daripada Hamzah, okay, Amir beli daripada Hamzah. Okay, I tak boleh cantik sini. The risk of security and well-being of the car is under Hamzah. Sampailah Hamzah bagi grant kepada Amir. You beli kereta, you kena ada grant. Kalau tak ada grant, penjual yang akan tanggung. Tetapi kalaulah Hamzah dah bagi grant tu kepada Amir, tapi dia tak deliver lagi kereta tu ke Amir, Amir yang akan tanggung. Kita tengok siapa yang ada property terhadap barang tersebut. Okay, so ini exercise kita. I nak you cari what will happen if the car that you rented, kereta yang you dah sewa, ada parking ticket, dan disebabkan you punya kesilapan sendirilah. Okay, pertama,
You sewa kereta, lepas tu kereta tu dapat tiket, dapat saman. Sebabkan you silap parking ke kat mana-mana tempat yang MPPG, MPJB ke kan. Okay, you kena saman. Dan what if you have police ticket, okay, police ticket juga saman juga sebab kereta tu road tag dia mati. Siapa yang akan tanggung untuk first situation and second situation? Okay, nampak First kita yang buat, second road tag kereta tu mati. Road tag kereta tu tanggungjawab siapa? Okay, I nak you explain bawah lah. Okay, the second issue is Nuha, dia beli vanity mirror. Ni adalah vanity mirror from Hana. Lepas Nuha dah bayar, after she has made payment, during delivery, the mirror breaks and shattered. Siapa yang akan menanggung? Okay, so make sure you boleh jawab. I dah terangkan jawab soalan dah. Okay, next we are going to discuss on the protection, perlindungan kepada buyer dengan seller. Okay, kenapa diorang perlukan perlindungan? Sebab kalaulah for buyer, pembeli, kalaulah penjual tu dishonest, dia jual barang yang rosak, damage, faulty, so kita boleh saman penjual. On the other hand, kalau seller, bagi dia dah kita nak protect penjual ni, contoh dia dah bagi tahu dekat pembeli, I nak jual kereta ni second hand, dia ada problem sikit dekat lampu. So buyer are willing to compromise and still want to buy the goods. Okay, bila dah beli kereta tu, dia dah bayar, kita dah bayar bagi grant, tiba-tiba buyer kata dia salah ni, ada breach of warranty ni sebab lampu dah rosak. Sedangkan awal-awal lagi buyer dah bagi tahu tadi kan, and awal-awal lagi seller dah bagi tahu. So boleh kita nak protect diri sendiri sebagai seller ni? Adakah kita boleh disaman? So kita pakai kat sini lah caveat emptor. Okay, faham Yang pertama ni, yang buyer ni, kalau penjual dia dishonest, dia jual barang yang rosak, ini adalah breach of condition. Breach of condition yang kita akan cerita kejap lagi. Kita ada 6 breach of condition, 6 ataupun 9, lupa. And yang kedua adalah bila pembeli sendiri sanggup untuk ambil risiko barang-barang yang rosak, dia nak beli juga. Sebab kita dah jual murah kan, harga asal RM50 untuk meja. Okay, tapi meja tu ada dented. Macam IKEA. Kan dia ada part yang dia tulis as is punya part tu. Dekat barang as is ni, barang tu mesti ada rosak sikit, barang tu dah guna sikit, ada hitam sikit. So you dah tengok dah. Kan, sebab dia dah jual as is seperti yang dia seperti adanya lah. And then you nak saman pula sebab barang tu dented. Tak boleh lah, sebab kita pakai caveat emptor. Okay, so the definition of caveat emptor is caution buyer, let the buyer beware. Meaning buyer yang kena check. Principle is that buyer alone is responsible for checking the quality and suitability of good before the purchase. So kalau buyer tak check, buyer tak boleh saman balik seller. So sangat penting you beli barang apa-apa, you kena check barang. Melainkan barang tu online lah, sebab kita tak nampak kan, that is sealed by sample. Nanti kita bincang kejap lagi. Okay, kalau barang tu you pergi beli barang face to face, you tengok barang tu, lepas tu you nak saman balik penjual sebab tak ikut spec you, salah, tak boleh lah. So the seller is protected under the doctrine of caveat emptor. Okay, buyer, as a buyer, you kena check barang. Okay, if the defect, jika kerosakan barang tu visible bila you check, okay, you cannot ignore the defect. Melainkan barang tu tak nampak. Contoh macam you beli kereta, you dah tengok secara luaran, enjin cantik, warna ikut spek, tak ada calar, apa lagi, kat dalam leather seat macam you nak kan. Tapi sebenarnya bila you hantar kereta tu dekat mekanik, dia ada problem dekat dalam shaft dia, dalam enjin dalam-dalam yang kita tak nampak, tak visible dan kita tak tahu. So in that situation you boleh claim. Tapi kalau yang dah visible, the word is visible lah, nampak bila you check. So bila nampak, you tak boleh saman seller. Kalau you tak nampak, baru you boleh saman seller. Okay, faham
Doctrine of caveat emptor. Let the buyer beware. Kalau I biasa buat soalan, dia tulis let the buyer beware, let the seller beware, let the customer beware. So macam tu je lah, simple je ni. Okay, exception tadi. Pengecualian kepada caveat emptor. Maknanya buyer masih boleh saman penjual. Asal prinsipal tadi buyer tak boleh saman, sebab kalau dia dah check nampak dia tak boleh saman kan. Tetapi dalam 3 situasi ni buyer masih boleh saman. Pertama, bila buyer bagi tahu dekat seller his purpose, niat dia untuk beli barang tu. Okay. Dan buyer bergantung kepada knowledge and technical expertise of the seller, and seller jual barang yang dia nak tu. So dia dah bagi tahu awal-awal dekat seller, saya nak beli kerusi yang boleh kerusi kayu, contoh purpose kan, yang boleh tahan orang gemuk. Berapa gemuk? 100 kilogram. Okay. So sebagai orang biasa, kita tak tahu kerusi kayu tu boleh macam mana, jenis kayu apa, cara pembuatan kerusi, tak tahu kan. So you rely solely on the knowledge and technical expertise of the seller, sebab dia yang lebih tahu, tukang kayu lebih memahami kayu-kayu yang dia buat tu. And the seller sells such good. Dia memang kerja dia jual kayu, dia bukan mekanik kereta. Okay. Okay. Ini yang cerita tadi, yang exception tadi tu. Kalaulah barang tu yang kita tadi cerita pasal purpose kan, dia dah bagi tahu niat, purpose, tujuan dia beli barang. So kita refer kepada section 16.1a. So precondition yang must be satisfied, purpose tu kena bagi tahu, is made known. Buyer relies on the seller skill. Dah cakap tadi goods of description in which it is the cost of the seller's business. Maknanya dia memang jual barang tu. And if the goods are specific, it must be not sold under their patent or trade name. Dia bukan barang yang ada patent lah. Okay. So ini penerangan tadilah, kita kena bagi tahu dekat penjual purpose. So duty pada seller untuk make sure goods tu follow yang dia punya purpose lah. Okay. Contoh case first and last. Claimant purchase a hot water bottle. Dia beli botol air panas, termos. And masa dia guna kali yang kelima, botol tu meletup, menyebabkan dia melecur, scalding, melecur. So defense lawyer kata defendant claim yang priest tak bagi tahu purpose apa yang dia nak. So you dah beli termos, mestilah purpose dia untuk letak air panas. Melainkan dia cakap saya nak botol yang boleh letak air panas. Lain. Ini beli hot water bottle, termos lah. So court kata the hot water bottle was not fit for obvious and usual purpose. Sebab tak mungkin orang beli termos untuk letak air masak ke ataupun air sejuk. Dia memang nak letak air panas, sebab memang termos tu sesuai untuk letak air panas. So therefore the court kata barang tu unmerchantable, tak boleh diguna pakai. Jadi claimant succeed in his claim in suing the defendant. Dia asal dia nak kata, lawyer defendant ni nak kata caveat emptor lah, sebab pembeli tak check, dia tak bagi tahu purpose, padahal memang beli termos untuk letak air panas. Exception kedua yang cerita tadi, yang brand ataupun patent. Okay. Bila pembeli beli barang under trade name ataupun barang yang branded, penjual tak boleh dipersalahkan kalaulah usefulness or quality of the product tu tak mengikut apa yang diminta. Contohlah Khadijah, dia nak beli KFC spicy chicken daripada KFC. Dia tak boleh sama KFC sebab rasa KFC spicy chicken tu tak sama macam Texas ataupun apa nama, K-Fry. K-Fry. Sebab Texas punya spicy chicken rasa lain, KFC punya spicy chicken rasa lain. Okay, nampak dia tak boleh saman walaupun under trade name, sebab masing-masing ada rasa masing-masing. Okay, good sold by description, kita jual barang, kita beli barang dan kita dah specify apa spek ataupun apa spek bahasa Melayu tadi, spesifikasi bahasa Melayu, spesifikasi juga. So kita dah list apa barang yang kita nak beli. Contoh meja putih
kaki kayu, dia punya badan dia marmar macam tu lah. Okay, so that is description. Okay, exception keempat, goods of merchantable quality. Maknanya barang tu mestilah barang yang quality boleh dijual. So, condition kat sini, basically, okay kat sini kalau awak beli oven, oven tu meletup bila awak guna. So, kita kata the seller has breached section 16 1B because the oven has breached the implied condition of merchantable quality. So, kita pusing je lah, goods ni adalah oven ataupun kereta, apa barang yang we belilah. Okay, dengan syarat, kalaulah buyer dah examine the good, dia dah check barang tu, dan bila dia check nampak yang oven tu wire, bila buka je pintu kan, tercabut habis benda barai pintu ke kan. Okay, so bila you dah check, lepas tu you tak nak beli juga, you tak boleh claim dah breach of condition of merchantable quality ni, sebab you dah check. Kalau lah tak visible, macam saya cerita tadi, tak visible, you boleh saman for breach of condition of merchantable quality. Tengok ni however, if the buyer has a reasonable chance to examine, this exception cannot apply. You tak boleh apply exception of caveat emptor. Okay, itu adalah protection kepada seller, caveat emptor protection kepada penjual. So macam mana kita nak tahu protection tu buyer pula? Protection to buyer. So kita pakai dah kot yang protection to buyer tadi, I dah cerita topik yang sebelum ni, merchantable quality, implied condition as to title, itu protection to buyer. Sorry kita tadi cerita pasal protection to seller sahaja. Okay, now we are going to discuss on principles of nemo dat quod non habet and its exceptions. Okay, nemo dat quod non habet ni apa? Okay, meaning no one can give a better title than he himself possesses. Orang lain tak boleh bagi hak milik seperti mana owner yang bagi. Contoh, bila you beli barang curi, penjual tu dia tak boleh nak bagi ownership yang penuh kat you, sebab barang tu bukan barang dia, barang curi. Okay, so bila penjual tu jual barang curi, dia boleh kena saman for breach of implied condition under section 14. Sebab section 14 cerita pasal breach of condition as to title. So bila I minta definition and explanation of nemo dat quod non habet, make sure you masukkan definition ni dan juga section 27 ni. Bukan section 14 section 14 ni penerangan sahaja. Yang section untuk nemo dat quod non habet adalah section 27. Okay, sebab dia kata dalam section 27, bila goods are sold by person which is not the owner, bila barang tu dijual oleh orang yang bukan pemilik, okay, dan dia tak ada authority untuk menjual tanpa persetujuan, the buyer acquires no better title. Maknanya dia tak ada hak milik sama macam penjual tadi. Okay, contoh, Ali beli barang curi. Okay, ada kat sini kot, sorry Okay, contoh kat sini, Hana jual kasut dia dekat Nuha. Okay, so kalau Hana jual memang kasut dia, kasut jualan tu adalah valid. Okay, this is a basic sale purchase. However, kasut yang dijual tu, okay, kita tukar cerita dia, kasut tu dicuri daripada Wafa. Maknanya Hana ambil kasut Wafa, dia jual kat Nuha. Okay, in this situation, the contract between Hana dengan Nuha dah ada breach of implied condition as to title. Sebab Hana tak ada ownership, she cannot transfer a good title to Nuha. So here, Hana boleh kena saman dengan Nuha. Sebab jual kasut tanpa hak milik. Jual barang curi lah. Okay. And dia boleh kena saman dengan Nuha. Dia boleh juga kena saman dengan Hana sebab mencuri kasut dia. Tapi untuk cerita pasal kontrak antara Nuha dengan Hana ni not valid lah. Okay, ini adalah principle of nemo dat quod non habet. Kat sini, nemo dat quod non habet.
Okey. Tetapi kita ada 1, 2, 3, 6 exception. Di mana walaupun kita bukan pemilik barang, kontrak itu masih lagi sah. Macam mana? Okay, the contract between seller and is still valid bila berlaku kontrak 6 kontrak ni. Okay, kita cerita satu-satu Sale by estoppel. Estoppel, kita ingat perkataan dia. Alamak. Okay. Estoppel dia bermula daripada perkataan stop. Maknanya dihalang. Okey, macam mana contoh dia? Alif dia tengok Karim ambil dia punya iPhone jual dekat Misha. Alif sebagai pemilik telefon tu dia nampak Karim ambil handphone dia jual dekat Misha. Alif tak cakap apa-apa untuk menghalang Karim daripada jual iPhone tu. By Alif act, okay, bila Misha tengok, Misha tahu telefon tu telefon Alif. Tapi Alif tak cakap apa-apa kan. So dia ingat Alif benarkan Karim jual lah iPhone tu kat dia. Okay, selepas pada habis kontrak tu, Alif tak boleh saman pula si Misha minta balik telefon dia. Sebab he has been stopped from claiming. So section kita pakai kat sini lah. Unless the owner of the good by his conduct preclude from denying the seller's authority. So ini bila masuk exam, kalau soalan ni masuk exam, you ceritalah masuk estoppel, you masukkan section ni dan you bagi example ataupun you masukkan case. Lebih baik you masukkan case lah. Okay. Next. Ini case tadi Eastern Distributors. Okay, ingat kalau soalan tu ada 3 markah ataupun 4 markah, definition ataupun explanation, section kita pakai tadi section 27, kat sini je yang ambil, dan juga case Eastern Distributors. Okay, cerita kat sini adalah owner of van, okay, pemilik van, dia nak raise money on it. Dia nak naikkan harga van dia lah. So dia masukkan agreement dengan car dealer with involved the deception of a finance company. Dia nak tipu finance company. Plan dia adalah dealer akan pretend nak dah beli van tu and dia sewakan van tu kepada owner. Okay, bila owner sign the finance company hire purchase agreement, okay, sebab owner cerita je ni, owner dia nak naikkan harga kereta dia. Dia setting dengan dealer, mengatakan dealer tu ada hak milik pada kereta dia. Dia tipu nampak deception of a finance company. So bila owner sign the finance company hire purchase agreement, okay, and the delivery note stating that he had taken the delivery, dealer then completed a further form purporting to offer to sell the van to the finance company. Jadi dia nak nipu lah kan. Sebab dia nak jual asal kereta tu, dia nak naikkan harga, tapi dia tipu financial company. Okay, in this situation, we could probably argue that the owner authorized the dealer to sell the van to the finance company. Tetapi based on principle of estoppel, perbuatan sign form ni had made it easy for the dealer to deceive the finance company as to who the true owner of the van. Sebab dia nak menipu. So lepas pada tu dia tak boleh nak kata owner ni tak boleh nak kata jualan kereta tu sebagai salah lah kat financial company. Sebab dia kata dia cuma nak tipu je, bukan nak jual betul-betul. Dia nak naikkan harga je. Tapi kontrak tu sekarang is being prevented by estoppel. Secara mudahnya kontrak antara owner dengan financial company tadi yang dealer buat tu dikira sebagai sah lah sebab under estoppel. Okay, exception kedua, merchandise agent sale. Maknanya ejen jualan. Bila you kerja dengan bos you, okay, you adalah ejen kepada bos sebab you jual barang bos kan. Okay, Hani kerja dekat Shima's bike shop as a sales executive. Okay, Hani kerja dekat kedai basikal Shima. So bila Hani dikira sebagai staff, she receive order from Shima. Dia dapat arahan. So she is also the merchandise agent lah. Sebab dia dapat arahan daripada principal Shima. Okay, dalam situasi ni, walaupun Hani bukan pemilik basikal, kontrak untuk jual basikal tu masih lagi dikira sebagai sah. Kalau tak susah lah kan kita nak jual barang, kita nak kena ada kat situ, owner kena ada kat situ.
So, merchant kontrak yang dibuat oleh ejen you masih lagi dikira sebagai sah walaupun dia bukan owner kepada barang. Ataupun kontrak untuk jual insurans, kita bukan pemilik syarikat insurans, kan? Kita cuma pekerja sahaja. Tapi kontrak itu masih lagi sah. Based on section 27, you salin je ni, dia cerita pasal merchant ejen ni ha. Dia kata, the contract tu masih lagi valid. Dengan syarat, pembeli tu buyers acted in good faith, niat yang baik. Dan dia tak tahu pada masa yang kontrak tu, seller has no authority to sell. Okay. Tenang je, kalau maknanya merchant agent, ejen jualan. Ejen jualan tak ada hak milik terhadap barang. So, kontrak tu sah. Okay. Pengecualian kepada pada ruling tadi. Okay. In order for the merchant agent to claim exception, seller, penjual mesti prove 3 condition. Pertama, ejen tu ada possession, dia ada pegangan kepada barang ataupun document of title. Ini adalah geran dia lah. Okay. Yang kedua, perbuatan dia berniaga tu in the ordinary course of business. Memang kerja dia jual kasut, kerja dia jual Shima tadi, kerja dia jual basikal. Dia bukan jual benda lain. Okay. Bukan dia ambil barang office. Apa barang office ni? Kedai jual basikal, barang kedai pump basikal. Yang untuk repair basikal, dia ambil pump tu pergi jual. Dia tak boleh nak claim sale by merchant agent lah, sebab kerja dia hanya jual basikal, bukan jual barang-barang kedai. So you masih boleh saman. Ataupun you kerja dekat company kan, you kerja dekat company, ataupun lecturer. You jadi lecturer, you ambil barang-barang office, you ambil marker-marker office, you pergi jual. Kerja you hanya untuk distribute ilmu. Logistik nampak susah sikit. Kalau logistik, you handle lori-lori kan. Tapi you bukan kena jual lori tu, you cuma untuk nak transfer barang je. Okay, nampak boleh Secara mudahnya, barang tu mestilah barang kedai sahaja. Kalau barang yang bukan ordinary course of business ni, you tak boleh jual lah. And the buyer has no knowledge, dia tak tahu pun yang agent has no authority to sell. Dia tak tahu pun yang si penjual tu tak ada authority untuk jual. Okay. Case ni adalah Pearson kat sini. You boleh cari balik case dia, cari summary case. You Google and you cari summary case of Pearson. Lebih kurang je. Yang ketiga, dah lebih setengah jam. Yang ketiga adalah penjualan oleh joint owner, pemilik bersama. Secara mudahnya, kalau you memiliki barang tu secara bersama and you buat business, so one of your member tu pergi jual barang you. Macam cerita dia, Anan dengan Silva business partner, dia combine duit untuk beli printing machine. And Anand and Silva is considered as a joint partner, pemilik bersama. So section dia adalah section 28. Dia kata kalau several joint owner ada possession, dia pegang barang tu, and by permission of co-owners, maknanya Anand pegang printing machine tu. Okay, the property in the goods is transferred to any person who buys them of such a joint owner. Maknanya kalau Anand pegang machine printing machine tu, dia jual, Silva tak boleh saman pembeli. Sebab Silva dah benarkan Anand pegang, ada pegangan terhadap printing machine. Kat sini ada cerita kat sini. Okay. Dia jual dekat siapa sini? Dia jual dekat Gita. So siapa yang jual? Anand yang jual dekat Gita. So Silva tak boleh dalam lepas pada tu dia saman Gita untuk dapatkan balik dia punya printing machine, sebab kontrak itu adalah sah. Ini adalah exception kepada Nemo dat quote non-habit. Syarat dia adalah you ada pegangan. Okay. Masa you pegang tu ada permission, and pembeli si Gita tu niat yang suci. Dia tak tahu pun sebenarnya Silva tak kasih Anand jual. Anand kata you ambil je, you beli je. Macam itulah kan.
So she has no notice that the seller has no authority to sell. Okay. Exception keempat, penjualan under voidable title. Kita ingat topik law of contract section 14 tu untuk voidable contract. Okay, I cerita kat sini ni coercion, fraud, misrepresentation and under undue influence section 14 dalam law of contract. So you tak payahlah cari dalam SOGA, memang tak jumpa. Ini you cari dalam law of Contracts Act 1950. Okay, sebagai contoh, Muna dia curi Farid radio Farid dan dia jual kepada Naura. Naura tak tahu yang radio tu dah dicuri. So, the contract between Muna dengan Naura adalah voidable. In this situation, Naura ada good title ownership tu kepada radio walaupun Muna tak ada ownership kepada radio. Okay, this is under section 29. Okay. Buyer acquire, buyer ni adalah Muna lah, acquire a good title kepada goods radio dengan syarat dia beli dengan good faith tanpa notice tentang defection of title. Okay. Yang kelima, nak bila ni? Okay. Seller jualan by penjual in possession after sale. Okay. Possession ingat pegangan. Sebab tu awal-awal tadi kita cerita pasal property and possession tu, kita nak tahu siapa pegang barang. Okay, sebagai contoh, Shira dia jual jam dia kepada Hola, harga RM20. Okay, Hola dah bayar, tapi barang tu masih dengan Shira. Macam biasalah kan, sebab you nak sangat barang tu, you bayar dulu, tapi barang tu tak sampai lagi. Shira, okay sini Shira dengan Hola. Okay, Hola dah bayar, tapi barang tak dapat lagi. Shira jual pula jam yang sama kepada siapa kat sini nama? Amin. Okay, sekarang Hola tak boleh saman Amin untuk dapatkan jam tu walaupun dia buat pembayaran. Dia hanya boleh claim dengan Shira untuk nak dapat jam yang sama atau bayar ganti rugi. Okay, kontrak antara Shira dengan Amin ni dikira sebagai sah sebab dia masuk exception nombor 5. Sale by a seller, Shira seller, dia masih ada possession barang tu, dia jual kat orang lain. Dia nak untung kan, barang sama tapi dia tak hantar lagi, dia jual kat orang lain. Okay, tapi dia jual kat Amin, dia dah bagi possession tu dekat Amin. So section dia adalah section 30. You salin je section 30 ni, bagi contoh dengan Shira tadi Okay. Ni sama je, penerangan sama macam cerita tadi. Okay, sale by a buyer. Okay, tadi Shira, Hola, Amin. Okay, Shira jual jam tu dekat Hola. Okay, tetapi Hola belum bayar. Tapi Shira dah bagi jam tu dekat Hola, dekat Hola. And Hola jual barang tu dekat Amin. Okay, bukan kat sini. Sebab tu sale by buyer. Shira ni seller, Hola ni buyer. Shira dah jual jam tu dekat Hola. Hola belum bayar lagi kat Shira, tapi dia dah jual jam tu dekat Amin. Nampak Okay, so kontrak antara Hola dengan Amin ni dikira sebagai sah walaupun dia belum ada ownership yang sepenuhnya terhadap jam tu. Sebab bila you nak dapat ownership, you kena ada possession and you kena ada property. Okay, however, Shira bolehlah saman Hola untuk dapatkan duit bayaran jam tu, tapi kontrak antara Hola dengan Amin dikira sebagai sah under section 30 sub 2. Salin je, cari example. Okay, so for the second exercise, you have to determine whether kontrak antara parties ni sah ataupun tak sah. You give a reason. Better you bagi reason dengan section, dengan case, lagi cantik lah. Leila, pertama, dia jointly bought a microwave dengan Ain. Tanpa pengetahuan Ain, dia jual microwave tu dekat Sudau. Ni anda yang mana? Sah ke tak sah? Amin, pekerja Danish dekat kedai nasi ayam, jual nasi ayam tu kepada Kamil tanpa pengetahuan Danish. Perlu ke Danish kena tahu yang Amin jual nasi ayam tu kat siapa? Okay, yang ketiga, Hamdi beli Sheila's iPhone from Luffy, tapi dia curi daripada Sheila.
Sah ke tak kontrak antara Hamdi dengan Luffy. Yang keempat, Julia jual laptop dia kepada Syafiq dengan harga 2,000. Tapi lepas Syafiq dah buat pembayaran, Julia jual kepada Sam. Sale by buyer ke sale by seller in possession. Okay. Yang kelima, Salman nampak Hakim jual motosikal dia kat Mujib tanpa persetujuan dia, tapi dia tak cakap apa-apa. And then lepas tu Salman sibuk nak saman Mujib. Dia kata motor tu dia punya. Boleh ke tak? Dia nampak Yang keenam, Ahmad buy a ring from Shikin harga 5,000. However, lepas Shikin dah bagi cincin tu dekat Ahmad, Ahmad tak bayar. Tapi jual cincin tu kepada Najib dengan harga 8,000. Okay, so dia masuk yang mana? Exception yang mana? Okay, so habislah subtopik ni. Conclusion dia, protection to buy, concept of property and possession. Ingat, property, pemilikan, possession adalah pegangan. Protection to buyer and seller. Okay, protection untuk seller bila under caveat emptor. Okay, buyer yang kena beware barang yang dia nak beli. So ini adalah exception yang kita dah cerita tadi. And protection to buyer untuk bawah Nemo dat quote non-habit. Okay, bila you beli barang yang bukan dimiliki oleh penjual, kontrak itu masih lagi sah. You sebagai buyer masih lagi protected. So you kena buktikan ke 6 exception ini. Okay, so itu sahaja. Thank you very much. I will see you again when I see you. Bye bye.